Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton yang budiman. Hari ini, marilah kita bersama-sama memulakan satu perjalanan yang penuh makna, menyelami lautan ilmu dan hikmah yang terkandung dalam Al-Quran Al-Karim, kitab suci yang menjadi panduan hidup umat Islam sepanjang zaman. Al-Quran bukan sekadar bacaan harian, tetapi lautan ilmu yang tidak bertepi. Setiap helaian, setiap ayat, menyimpan rahasia dan hikmah yang menanti untuk diterokai. Saya ingin mengajak Anda semua untuk menyelami keindahan dan keajaiban yang tersembunyi di sebalik ayat-ayat suci ini. Pernahkah kita terfikir, di sebalik ayat Al-Quran, tersembunyi keajaiban numerikal yang menakjubkan? Setiap huruf, setiap perkataan, bahkan susunan ayat-ayatnya, mempunyai makna dan tujuan yang mendalam, seolah-olah membentuk satu kod matematik yang luar biasa. Dalam episod kali ini, kita akan meneroka bab 6 hingga 10 dari buku keajaiban Al-Quran Kiraan, Operasi, dan Logik. Buku ini membongkar rahsia bagaimana Al-Quran mengandungi struktur angka yang sangat unik dan menakjubkan, yang telah menarik perhatian ramai cendekiawan dan saintis. Bab-bab ini menghubungkan Al-Quran dengan sains moden, embriologi, kitaran air, geologi, atmosfera, dan astronomi. Setiap bidang ini diterangkan dengan begitu terperinci dalam Al-Quran, seolah-olah ia telah diketahui sejak berabad-abad dahulu, jauh sebelum penemuan sains moden. Embriologi, yang menceritakan tentang kejadian manusia dari setitis air. Kitaran air, yang menerangkan proses hujan dan sungai. Geologi, yang membincangkan tentang gunung ganang dan lapisan bumi. Atmosfera, yang melindungi bumi dari bahaya. Dan astronomi, yang mengupas rahasia langit, bintang, dan planet-planet. Semuanya dengan struktur angka yang luar biasa membuktikan kehebatan wahyu ilahi. Setiap ayat dan perkataan diletakkan dengan ketepatan matematik, membina corak dan mesej yang mengesahkan kebenaran wahyu. Kajian demi kajian membuktikan bahawa tiada satu pun yang tersusun secara kebetulan, semuanya penuh hikmah dan perancangan. Mari kita hargai Al-Quran bukan sekadar sebagai panduan rohani, tetapi juga sumber inspirasi intelektual yang menggalakkan kita berfikir, merenung, dan mencari ilmu pengetahuan tanpa henti. Semoga perkongsian ini membuka hati kita untuk lebih mencintai dan mendalami Al-Quran, serta menjadikan kita insan yang sentiasa dahagakan ilmu dan kebenaran. Dengan lafaz Bismillah, marilah kita mulakan pengembaraan ilmu ini bersama-sama dengan penuh rasa syukur dan rendah hati. Bab 6 hingga 10 membawa kita mengembara ke pelbagai bidang ilmu pengetahuan yang luas dan menakjubkan, dari sains kehidupan hingga ke rahsia alam semesta. Setiap bab memperlihatkan bagaimana Al-Quran bukan sekadar kitab suci, tetapi juga sumber inspirasi kepada penemuan saintifik moden. Semua penemuan ini diikat dengan keajaiban numerikal Al-Quran, di mana setiap angka dan perkataan seolah-olah disusun dengan penuh hikmah dan ketelitian, membuktikan keunikan struktur kitab ini. Bab 6 membincangkan embriologi, proses kejadian manusia dari setitis air mani hingga menjadi insan sempurna, dengan corak matematik yang menakjubkan. Setiap peringkat perkembangan manusia disebut dengan tepat, seolah-olah Al-Quran telah mendahului penemuan sains moden berabad-abad lamanya. Bab 7 pula mengupas kitaran air di bumi, di mana kekerapan perkataan seperti laut dan darat dalam Al-Quran membentuk nisbah yang sangat signifikan, hampir sama dengan realiti geografi bumi yang kita ketahui hari ini. Ini menunjukkan betapa telitinya setiap perkataan dipilih. Bab 8 menyentuh bidang geologi, menggambarkan gunung sebagai pasak yang menstabilkan bumi. Bukan sahaja dari segi sains, malah struktur bilangan perkataan berkaitan gunung dalam Al-Quran juga konsisten, seolah-olah ada rahsia matematik di sebalik setiap ayat. Bab 9 meneroka atmosfera dan 7 lapisan langit, di mana angka 7 berulang dalam struktur ayat-ayat Al-Quran. Fenomena ini bukan kebetulan, tetapi satu isyarat kepada kehebatan ciptaan Allah yang sukar ditandingi. Bab 10 membawa kita ke bidang astronomi, mengupas tentang orbit matahari, bulan, dan planet-planet lain. Keseimbangan kekerapan perkataan berkaitan objek langit ini dalam Al-Quran sungguh luar biasa, seolah-olah setiap satunya telah diatur dengan penuh kesempurnaan. Semua penemuan ini membuktikan kehebatan struktur Al-Quran yang melangkaui zaman dan pengetahuan manusia. Ia bukan sahaja relevan pada zaman dahulu, malah terus menjadi sumber inspirasi dan kajian hingga ke hari ini. Subhanallah, sungguh hebat perancangan Allah. Setiap ayat dan angka dalam Al-Quran membawa makna yang mendalam,
mengajak kita untuk terus merenung dan bersyukur atas kebesarannya. Pernahkah Anda terfikir bagaimana corak numerikal yang tersembunyi dalam Al-Quran berfungsi? Setiap angka, setiap bilangan perkataan, seolah-olah disusun dengan penuh hikmah dan tujuan yang mendalam. Para ilmuwan dan pengkaji telah lama tertarik untuk memahami rahasia di sebalik susunan ini, yang tidak hanya indah dari segi bahasa, tetapi juga menakjubkan dari sudut matematik. Mari kita lihat contoh embriologi, salah satu bidang sains yang disebut dalam Al-Quran berabad-abad sebelum ditemui manusia modern. Dalam surah Al-Muminun ayat 12-16, peringkat kejadian manusia dihuraikan dengan tepat, menggunakan 23 perkataan. Menakjubkan kerana ini sepadan dengan 23 kromosom yang diwarisi daripada ibu dan 23 daripada bapa, membentuk asas genetik manusia. Fakta ini hanya diketahui sains moden, namun telah disebut secara simbolik dalam Al-Quran sejak lebih 1,400 tahun lalu. Begitu juga dalam bab geologi, ayat tentang gunung sebagai pasak bumi mempunyai bilangan perkataan yang berkait rapat dengan nombor surah atau ayat. Seolah-olah setiap struk linguistik membawa makna saintifik yang tersembunyi. Kadang-kadang, jika kita menambah digit surah dan ayat, hasilnya sama dengan jumlah perkataan dalam ayat tersebut. Ini bukan sekadar kebetulan, tetapi satu corak yang berulang di pelbagai tempat dalam Al-Quran. Corak matematik ini berulang-ulang, memperlihatkan satu sistem yang konsisten dan mustahil terjadi secara rawa. Ia menuntut kita untuk berfikir dan merenung lebih dalam. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, tiada kalkulator atau teknologi canggih, namun struktur matematik dan numerikal ini kekal terpelihara hingga ke hari ini, membuktikan keaslian dan keajaiban wahyu ilahi. Setiap perkataan dalam Al-Quran dipilih dengan ketelitian ilahi, membawa makna literal, kiasan, dan juga numerikal. Tiada satu pun yang sia-sia atau tersusun secara rawa. Ini adalah mukjizat yang hanya dapat dilihat dan dihargai oleh mereka yang menggabungkan ilmu pengetahuan dan keimanan dalam pencarian mereka. Al-Quran membuktikan kebenarannya bukan sahaja melalui keindahan bahasanya, tetapi juga melalui keindahan matematik yang tersembunyi di dalamnya. Mesti impressed retain tersempulsi dari sesiapa yang ingin mencari kebenaran. Satu lagi keajaiban ialah kekerapan perkataan kunci dalam Al-Quran. Contohnya, dunia dan akhirat, masing-masing disebut 119 kali, melambangkan keseimbangan hidup. Laut disebut 32 kali. Darat 12 kali, jumlahnya bumper 5, dan nisbahnya hampir sama dengan peratusan sebenar permukaan bumi. Matahari dan bulan masing-masing disebut 33 kali, menunjukkan keharmonian kosmik. Lelaki dan perempuan juga 23 kali, sama dengan bilangan kromosom. Keseimbangan ini bukan sekadar linguistik, tetapi membawa mesej teologi dan falsafah mendalam. Setiap perkataan diletakkan dengan hikmah, membina dualiti dan keadilan dalam ciptaan Allah. Simetri ini mengajar kita tentang keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan. Tiada yang sia-sia dalam susunan Al-Quran. Inilah keindahan struktur wahyu yang menakjubkan. Keajaiban numerikal Al-Quran melangkaui pengiraan mudah. Ia melibatkan operasi matematik kompleks, seperti nombor perdana dan kod 19. Banyak aspek Al-Quran, jumlah surah, ayat dan perkataan, berkait dengan nombor perdana, terutamanya 19. Struktur modular juga wujud, di mana corak berulang selepas satu kitaran nombor, seperti jam. Susunan surah dan hubungan antara surah Mekah dan Madinah menunjukkan logik modular yang menakjubkan. Nisbah matematik seperti pi dan nisbah emas ditemui dalam struktur ayat dan surah, selari dengan keindahan alam. Al-Quran dibina atas prinsip reka bentuk yang sama dengan alam semesta. Ini adalah tanda tangan Sang Pencipta dalam firman-Nya. Keajaiban ini membuktikan Al-Quran sebagai mukjizat sepanjang zaman. Ahli fizik mencari theory of everything, satu teori yang menyatukan semua hukum alam. Al-Quran melalui logik numerikal dan korak saintifiknya telah memberi petunjuk kepada konsep penyatuan ini sejak dahulu. Konsep Tauhid, keesaan Allah, terpancar dalam struktur matematik Al-Quran, dari embriologi hingga astronomi. Contohnya, hukum orbit dalam surah Al-Anbiya ayat 33, dan keseimbangan kekerapan matahari dan bulan menunjukkan sistem bersepadu, keseimbangan antara dunia dan akhirat, lelaki dan perempuan, laut dan darat, mencerminkan prinsip keseimbangan universal. Alam semesta dan kehidupan manusia dibina atas prinsip yang sama.
Al-Quran mengajar kita bahawa segala-galanya saling berkaitan di bawah satu hukum agung. Inilah bukti kesatuan ciptaan dan wahyu Allah. Mari kita lihat dua carta yang merumuskan penemuan utama buku ini. Carta pertama menunjukkan jumlah perkataan dalam ayat-ayat kunci, seperti 23 perkataan dalam ayat embriologi, 3 dalam ayat gunung, 7 dalam ayat langit, dan 19 dalam ayat astronomi. Setiap nombor membawa makna tersendiri, mengikat fakta sains dalam kerangka matematik Al-Quran. Carta kedua pula memaparkan kekerapan perkataan utama yang seimbang, dunia dan akhirat, laut dan darat, matahari dan bulan, lelaki dan perempuan. Keseimbangan ini mencerminkan keadilan dan keharmonian ajaran Islam. Angka-angka ini adalah mesej bahawa alam dan kehidupan dibina atas prinsip keseimbangan. Ketepatan dan kebijaksanaan dalam setiap perkataan Al-Quran sungguh menakjubkan. Inilah keindahan struktur wahyu yang boleh kita saksikan hari ini. Bagaimana kitab yang diturunkan lebih 1,400 tahun lalu mengandungi fakta saintifik dan struktur matematik yang kompleks? Jawapannya, ini adalah bukti pengetahuan ilahi. Mustahil manusia, apatah lagi nabi yang umi, mampu menghasilkan karya seperti Al-Quran. Keajaiban numerikal ini adalah mukjizat yang sesuai untuk zaman sains dan teknologi. Ia boleh dianalisis secara saintifik, menjadi bukti yang menenangkan hati dan menguatkan iman. Corak numerikal ini adalah cap jari sang pencipta pada wahyunya. Sumber Al-Quran adalah sama dengan sumber alam semesta yang balani. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung perkongsian. Kita telah menyelami keajaiban numerikal dan saintifik Al-Quran dari bab 6 hingga 10. Ilmu ini adalah amanah untuk disebarkan, kongsikan dengan keluarga, sahabat, dan masyarakat. Jadikanlah ini titik permulaan untuk lebih mendalami Al-Quran. Bacalah, fahami, dan gali lebih banyak rahsia wahyu. Kongsi pengalaman atau corak menarik yang Anda temui di ruangan komen. Semoga usaha kecil ini diberkati dan menjadi saham akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keajaiban Al-Quran, kiraan, operasi, dan logik, bab 6-10, hubungan dengan sains astronomi dan TOI. Assalamualaikum, pencinta buku dan ilmu. Dalam sebuah buku bertajuk Keajaiban Al-Quran, bab 6 hingga 10 mendedahkan keajaiban saintifik dan numerikal Al-Quran dalam pelbagai bidang, embriologi, hidrologi, geologi, sains atmosfera, dan astronomi. Bab 10, yang bertumpu pada orbit badan angkasa, secara langsung berkaitan dengan ilmu astronomi, manakala bab 6 hingga 9 menghubungkan tema seperti penciptaan manusia, kitaran air, gunung, dan atmosfera, dengan konsep kosmologi. Bahagian kiraan, operasi, dan logik menyerlahkan ketepatan Al-Quran yang selari dengan theory of everything, yaitu rangka kerja ilmu yang menyatukan fenomena alam seperti gravity, elektromagnetisme, dan daya nuklear. Artikel ini mengupas corak nombor, operasi matematik, dan logik ilahi yang membuktikan Al-Quran mendahului zaman, dengan fokus khusus pada astronomi dan TOI. Jom kita selami keajaiban ini. Kiraan, corak numerikal yang menakjubkan. Setiap bab dari 6 hingga 10 dalam buku ini mendedahkan corak nombor yang menunjukkan ketelitian matematik Al-Quran. Berikut adalah ringkasan kiraan, dengan tambahan analisis huruf dan hubungan silang bab. Bab 6, Penciptaan Manusia, Al-Muminun 23-12, jumlah perkataan 25 nombor perdana. Kekerapan perkataan nutfah, setitis air mani, 12 kali. Jumlah nombor ayat, 12 plus 13, plus 11, 39. Hampir dengan 111 pada 3,38. Tambahan, jumlah huruf dalam ayat, y 20, dan 120 pada 4,30, mendekati nombor surah 23. Bab 7, Kitaran air, Az-Zumar Siman, jumlah perkataan 11 nombor perdana. Kekerapan ma air 40 nombor surah Tibro berstrata 3,28. Tambahan, jumlah huruf 20 dan 22,5 mendekati nombor surah 39. Bab 8, Gunung sebagai penstabil bumi, An-Nahl 19-19. Jumlah perkataan nombor perdana, kekerapan jibal gunung 39 kali. 111-6-19 dan jumlah ayat 15 plus 1 plus 352 dari Al-Anbiya 27-1. Tambahan jumlah huruf 50 dan 55 o 10. Bab 9. Lapisan atmosfera bumi, At-Tariq 19-17. Jumlah perkataan 11, nombor perdana. Kekerapan sama, langit, 310 kali. 21-28, nombor sempurna, Sanun plus 2 plus 4 plus 15.
Tambahan, jumlah huruf 40 dan 44 Bab 10, orbit badan angkasa, Al-Anbiya 2 perkataan, 7, juga kekerapan Syams, matahari dikul 3 kali, 111 per 2, 57 dan 57 sio, tiku 3, ilawa 24. Tambahan, jumlah huruf 30 dan 33 was 10. Corak silang bab, jumlah perkataan merentas ayat utama, 29 plus 11 plus 11 plus 11 plus 7, dan 77 wal 11, menunjukkan hubungan nombor perdana. Jumlah huruf, 122 plus 10 plus 50 plus 40 plus 40 plus 10, dan nisbah 3 10 27 4.0 hampir dengan pi 11. Operasi, matematik yang sistematik. Corak nombor ini disokong oleh operasi matematik yang teliti, seperti dijelaskan dalam buku ini, dengan tambahan analisis lanjutan seperti nisbah dan aritmetik modular. Bab 6, hitung 29 perkataan, teks Hafs. Uji 29 sebagai nombor perdana, tiada pembahagi bulat 2 se 5, kira nutfah 12 kali, jumlahkan 11 plus 11 plus 15 la 39, bandingkan dengan 112 lat lebot 3 wala 38. Tambahan, nisbah huruf kepada perkataan, 127 hampir dengan pi, mencerminkan harmoni matematik. Bab 7, hitung 11 perkataan, uji primality 11, kira ma, 63 kali, dikirakan 9 dengan 113 Tambahan, 63 wala 7, swa si dan kelipatan 7, menunjukkan kaitan nomor suci. Bab 8, hitung 12 perkataan, uji primality 11, kira jibal 9 kali, hitung 111 wala 6, wana 19, jumlah 15 plus 52. Tambahan, nisbah 39 pada 12 wa 3, mencerminkan struktur trinitas. Bab 9, hitung 11 perkataan, uji primality 11, kira sama, 3 10 kali, hitung 148 nama 28. Tambahan, 3 10 5 number 2, dan number 2 wa 2, 31, nombor perdana. Bab 10, hitung 7 perkataan, uji primality 7, kira Syams, 33 kali, hitung 111 wala 2, 57, 57 dan 3 dia wa 24. Tambahan, 33 wa 3 wa 13, nombor perdana, dan 24 wa 6. Por prompt ito ideagan utulas sebuah perdoon ng virtual globe, gam julat tianis latu kepada pergats, menunggu 1.03, hampir dengan pi. Logik, hubungan dengan astronomi dan TOI. Logik di sebalik keajaiban ini menghubungkan Al-Quran dengan sains modern dan konsep theory of everything, yang bertujuan menyatukan daya asas alam, gravity, magnetism, daya nuklear. Bab 10, Astronomi, ayat Al-Anbiya, 27 setia, menerangkan matahari, bulan, dan bintang, mengorbit, selari dengan hukum Kepler tentang orbit elips, disahkan abad ke-11. Nomor 7, dia ketia, Syams, dan 24, 57-33, mencerminkan ketepatan matematik yang selari dengan struktur alam semesta, di mana graviti mengatur orbit, sebahagian daripada TOI. Bab 6, Embriologi, peringkat penciptaan manusia, nutfah, mencerminkan proses kosmik seperti nukleosintesis bintang, menghasilkan unsur karbon untuk kehidupan. Nomor 29 dan 12 menunjukkan harmoni serupa dengan struktur orbit. Bab 7, Hidrologi, kitaran air menyerupai kitaran kosmik, seperti pembentukan hidrogen dalam bintang yang membentuk air. Nomor 11 dan 63, kelipatan 7, mencerminkan keseimbangan alam semesta. Bab 8, Geologi, gunung menstabilkan kerak bumi, serupa dengan grafiti menstabilkan orbit planet. Nomor 12 dan 39 mencerminkan harmoni kosmik. Bab 9, Atmosfera, atmosfera melindungi bumi, seperti orbit melindungi planet dari sinaran kosmik. Nomor 11 dan 28, nomor sempurna, mencerminkan kesempurnaan alam. Kaitan dengan TI, Al-Quran menyatukan ilmu merentas bidang, biologi, hidrologi, geologi, atmosfera, astronomi, melalui corak nomor perdana, 11, 9, nomor sempurna, dan nisbah seperti 4.17 dan pi. Ketepatan ini mencadangkan pengetahuan ilahi yang merangkumi semua fenomena, selari dengan matlamat TOI untuk menyatukan hukum fizik. Visualisasi corak numerikal untuk memudah pemahaman, berikut adalah 2 carta yang menggambarkan corak nombor. Carta 1, jumlah perkataan dalam ayat utama. Penerangan, carta bar yang membandingkan jumlah perkataan dalam ayat utama setiap bab. Bab 6, 29 perkataan. Bab 7, Ma'avid Spath, Zitsen. Semua nombor adalah perdana, menunjukkan ketelitian matematik. Label dan data, bab 6, Embriologi, 29. Bab 7, Hidrologi, Bab 8, Geologi, 11, Bab 9, Atmos 11, Bab 10,
Tujuan, menyerlahkan penggunaan nombor perdana dalam ayat utama. Carta 2. Kekerapan perkataan utama. Kartabari membandingkan kekerapan perkataan utama dalam Al-Quran. Nutfah, 12 kali, bab 6. Mamti kali bab 7. Jibal, 39 kali bab 8. Sama, 39. Syams, 33 kali, bab 10. Label dan data. Nutfah bab maplay, 6 bab 39 sama, Syams, 10 Syams, digati. Tujuan, menunjukkan kepentingan matik perkataan dalam konteks saintifik. Kesimpulan dan seruan. Bertindak bab 6 hingga 10 dalam buku ini mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui kiraan, operasi, dan logik yang luar biasa. Bab 10 menyerlahkan sains astronomi dengan penerangan tentang orbit badan angkasa, disokong oleh nomor 7, 33, dan 24. Bab 6 hingga 9 menghubungkan embriologi, hidrologi, geologi, dan atmosfera dengan konsep kosmologi, seperti penciptaan unsur kehidupan dari bintang dan keseimbangan alam semesta. Corak nombor tambahan, seperti jumlah huruf dan nisbah hampir pi, bersama ketepatan saintifik, mencadangkan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan ilahi yang menyatukan ilmu, selari dengan theory of everything. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 6-10, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati kebesaran Al-Quran, dari rahasia penciptaan hingga orbit bintang. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang keajaiban numerikal dan hubungan dengan astronomi serta TOE, teruja dengan corak nombor dan logik ini? Komen di bawah, kongsikan cerita Anda, dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca. Buku Keajaiban Al-Quran, Kiraan, Operasi, dan Logik. Bab 6-10, Astronomi dan TOE. Assalamualaikum, pencinta buku dan ilmu. Dalam sebuah buku yang mengupas keajaiban Al-Quran, bab 6 hingga 10 mendedahkan ketepatan saintifik dan numerikal dalam bidang embriologi, hidrologi, geologi, sains atmosfera, dan astronomi. Bab 10, orbit badan angkasa, secara langsung berkaitan dengan sains astronomi, manakala bab 6-9 dihubungkan dengan konsep kosmologi yang menyokong theory of everything, TOE, yaitu rangka kerja ilmu yang menyatukan fenomena alam seperti graviti, elektromagnetisme, dan daya nuklear. Bahan, operasi dan logik diperluas dengan corak nombor tambahan dan analisis matematik lanjutan untuk menyerlahkan keajaiban ini. Jom, kita dalami keajaiban Al-Quran yang mengagumkan ini. Kiraan, langkah bab 6-10. Berikut adalah analisis kiraan numerikal yang diperlumasuk jumlah perkataan, kekerapan perkataan, dan corak tambahan, seperti jumlah huruf dan hubungan antara bab. Bab 6, Penciptaan Manusia, Al-Muminun, jumlah perkataan, Duambor Fernina. Kekerapan nutfah, 12 kali, jumlah nombor ayat 12 plus 12, 15 39, hampir dengan 111 berarti 38. Tambahan, jumlah huruf dalam ayat 2-19, teks hafs, 120 huruf, dan 124 hampir dengan nomor surah 23. Bab 7, Kitaran Air, Az-Zumar Dusaflat, jumlah perkataan, nombor perdana. Kekerapan ma, 63 kali. Nombor surah, Digur 9-111 wir 3-38. Tambahan, dalam ayat 39 bab 120 huruf, dan 72-35, mendekati nombor surah 39. Bab 8, Gunung Penstabil Bumi, Anel Penstabil 12. Jumlah perkataan, dama hambur perdanal, 39 kali. Surat 12 warnam, Ad-Dibam Belasasatsa, jumlah ayat 11 plus 3152, dari Al-Anbiya 21-31. Tambahan, jumlah huruf dalam ayat 16-50 huruf, dan 50-5-10, mencerminkan keseimbangan numerikal. Bab 9, Lapisan Atmosfera Bumi, At-Tariq Natpo 11, jumlah perkataan, 11, nombor perdana. Kekerapan sama, 30 kali. Sakada Blats 289 agak 28, nombor sempurna, 12-43++. Tambahan, jumlah huruf dalam ayat 8-12 40 huruf, dan 40-14-10, selari dengan corak di bab 8. Bab 10, Orbit Badan Angkasa, Al-Anbiya 20 Saper, 33, jumlah perkataan, 33 kali. Straplat Blats Waida 252, dan 7 Azwada 24. Tambahan, jumlah huruf dalam ayat 33 30 huruf, dan 33 = 10, mencerminkan corak konsisten dengan bab 8 dan 9. Corak silang bab, jumlah perkataan dalam ayat utama, 29 plus 11 plus 7, dan dudu adalah kelipatan 7, 11.
menunjukkan hubungan numerikal merentas bab. Operasi, bagaimana corak berfungsi. Operasi matematik diperluas dengan kaedahan seperti nisbah dan aritmetik modular. Bab 6, hitung 29 perkata AFS, uji primality 29 tiada pembahagi bulat 25, kira nutfah 12 kali, jumlahkan 12 plus 11 16 39, bandingkan 112 wa 3 38. Tambahan, nisbah huruf kepada perkataan, 120 pada 29 6.13, hampir dengan P 13, mencadangkan harmoni matematik. Bab 7, hitung 12 perkataan, uji primality 12, kira ma 63 kali, bandingkan 39 dengan 112 3 38. Tambahan, modulo 6370, 63 adalah kelipatan 7, menunjukkan kaitan dengan nombor suci. Bab plat, hitung 13 perkataan, uji primality 13, kira jibal 39 kali, ada naman 19, jumlah 19 plus 2. Tambahan, nisbah 39 bat 3, mencerminkan struktur trinitas. Bab timen, hitung 11 perkataan, uji primality 11, kira sama 2 kali, hitung 112 medlapun 6 nombor sempurna. Tambahan, 310 waru 5 wa 62, dan 62 waru 2 atau 31, nombor perdana lain. Bab 10, hitung 7 perkataan, uji primality G-Chams 33 kali, hitung 1 deblat waru 2 wa 52 minuto 3 Tambahan, 33 wa 3 silas dan 24 wa 6 menunjukkan harmoni. Operasi silang bab, jumlah perkataan 27 wa 11 nombor perdana, dan nisbah jumlah huruf 42 plus 70 plus 40 plus 30 ke 30 ke 3 comes to, that's mekar. 03, hampir dengan P. Logik, kaitan dengan sains astronomi dan TOI. Logik ini menghubung keajaiban Al-Quran dengan astronomi dan TOI. Bab 10, astronomi. Al-Anbiya 2:1-3 menerangkan orbit matahari, bulan dan bintang Yasbahun, selari dengan hukum Kepler tentang orbit elips abad ke-11. Nombor 7, perkat 3, Shams dan 24, Libdu 33, mencerminkan ketepatan matematik yang selari dengan struktur alam semesta. Astronomi modern menunjukkan orbit dikawal oleh gravity, yang merupakan sebahagian daripada TOI. Bab 6, embryologi, peringkat penciptaan manusia, nutfah, alaqah, mudghah, mencerminkan proses kosmik seperti pembentukan bintang, unsur karbon dari supernova membentuk kehidupan. Nombor 29 dan 12 menunjukkan harmoni serupa dengan struktur orbit. Bab 7, hidrologi, kitaran air menyerupai kitaran kosmik, e.g. hidrogen dalam bintang membentuk air. Nombor 11 dan 63, kelipatan 7, mencerminkan keseimbangan alam semesta. Bab 8, geologi, gunung menstabilkan kerak bumi serupa dengan grafiti menstabilkan orbit planet. Nombor 13 dan 39 menunjukkan harmoni kosmik. Bab 9, atmosfera. Atmosfera melindungi bumi seperti orbit melindungi planet dari sinaran kosmik. Nomor 11 dan 28, nombor sempurna, mencerminkan kesempurnaan alam. Kaitan dengan TOI. TOI bertujuan menyatukan daya asas gravity, elektromagnetisme, daya nuklear kuat lemah. Al-Quran menyatukan ilmu merentas bidang biologi, hidrologi, geologi, atmosfera, astronomi melalui corak nombor 7, 11, 11, 11, 29, 28 dan ketepatan saintifik, mencadangkan pengetahuan ilahi yang merangkumi semua fenomena, serupa dengan matlamat T. Nisbah seperti 4.11 memepai dan kelipatan 7 menunjukkan harmoni matematik yang mungkin mencerminkan struktur asas alam semesta. Visualisasi corak numerikal. Berikut adalah dua carta untuk menggambarkan corak numerikal. Carta 1, jumlah perkataan dalam ayat utama. Carta 2, kekerapan perkataan utama. Kesimpulan dan seruan. Bertindak bab 6 hingga 10 dalam buku ini mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui kiraan, operasi, dan logik yang mendalam. Bab 10 menyerlahkan astronomi dengan ketepatan orbit badan angkasa, disokong oleh nombor 7, 33, dan 24, manakala bab 6-9 menghubungkan embriologi, hidrologi, geologi, dan atmosfera dengan konsep kosmologi. Corak nombor tambahan, huruf, nisbah hapi, kelipan 7, dan ketepatan saintifik mencadangkan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan ilahi yang menyatukan ilmu, selari dengan theory of everything. Dapatkan salinan buku ini, dalami bab 6-10, dan kongsikan keajaiban ini. Mari bersama menghayati kebesaran Al-Quran, dari rahasia penciptaan hingga orbit bintang. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang keajaiban numerikal dan hubungan dengan astronomi serta TOI? Teruja dengan corak dan carta ini. Tinggalkan komen di bawah, kongsikan cerita Anda, dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca. Buku Keajaiban Al-Quran,
Kiraan, Operasi, dan Logik. Bab 6. Penciptaan Manusia. Assalamualaikum. Tawai. Dalam sebuah buku yang mengupas keajaiban Al-Quran, Bab 6 bertajuk Penciptaan Manusia, mendedahkan ketepatan penerangan Al-Quran tentang embriologi manusia, disokong oleh corak nombor dan logik ilahi yang memukau. Bahagian kiraan, operasi dan logik menunjukkan bagaimana Al-Quran mengandungi ilmu yang mendahului zaman. Berikut adalah penerangan langkah demi langkah tentang bagaimana kiraan dilakukan, operasi matematiknya, dan mengapa ini penting, berdasarkan buku ini. Jom kita teroka keajaiban ini. Kiraan, langkah demi langkah bab 6 dalam buku ini, menyerlahkan corak nombor dalam ayat Al-Muminun 23-11 yang berkaitan dengan penciptaan manusia. Langkah 1, kenal pasti ayat utama, yaitu Al-Muminun 23-11 yang menerangkan peringkat embriologi nutfah, alaqah, mudghah. Hitung jumlah perkataan dalam ayat ini menggunakan teks Arab standar, menghasilkan 29 perkataan. Langkah 2, sahkan bahwa 29 adalah nombor perdana, menunjukkan ketelitian matematik yang unik. Langkah 3, hitung kekerapan perkataan nutfah dalam keseluruhan Al-Quran, yaitu 12 kali, merujuk permulaan penciptaan manusia. Langkah ma, kira jumlah no ayat tahun 12-13 dan kaitkan dengan jumlah sarablat surah Al-Quran, kerana sarablat 39. Operasi, bagaimana corak berfungsi. Corak nombor ini melibatkan operasi matematik yang sistematik, seperti yang diterangkan dalam buku ini. Langkah 1, hitung perkataan dalam ayat 23-11 dengan teliti, bermula dari perkataan pertama hingga akhir, menghasilkan 29 kata. Contoh, walaqad khalaqnal insan, hingga akhir ayat 14, menggunakan teks Hafs. Langkah 2, uji nombor 29 untuk sifat nombor perdana. 29 hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 29, mengesahkan ia nombor perdana. Langkah 3, gunakan konkordans Al-Quran untuk mengesan kekerapan nutfah dalam surah seperti Al-Muminun, Al-Kahf, dan lain-lain, menghasilkan 12 kali. Langkah 4, lakukan operasi penjumlahan nombor ayat, 12 plus 11 plus 39. Kemudian, bandingkan dengan jumlah surah, 11 surah 3 wa 38, menunjukkan hubungan numerikal yang hampir, 39-38. Logik, mengapa ini penting? Logik di sebalik keajaiban ini menegaskan sumber ilahi Al-Quran, seperti dihujahkan dalam buku ini. Langkah 1, istilah nutfah, setitis air mani, alaqah, segumpal darah, segumpal daging, dalam ayat 23-11-15 mencerminkan peringkat embriologi, sperma, blastokis, embrio, yang hanya disahkan pada abad ke-20 melalui mikroskop. Langkah 2, korak nombor seperti 29 perkataan, nombor perdana, dan 12 kali nutfah memerlukan analisis matematik canggih, yang mustahil dilakukan pada abad ke-7, tanpa alat pengiraan modern. Langkah 3, hubungan numerikal, 39 multipati 8 daripada 1,3, menunjukkan struktur matematik Al-Quran yang konsisten, tidak mungkin rawa. Langkah 4, hujah utama buku ini. Ketepatan saintifik embriologi dan corak nombor ini hanya boleh datang dari sumber ilahi, membuktikan Al-Quran adalah firman Allah. Kesimpulan dan seruan bertindak. Bertindak 6 dalam buku ini mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui kiraan, operasi, dan logik yang luar biasa. Langkah-langkah seperti mengira 29 perkataan, mengesan 12 kali nutfah, dan menghubungkan dengan Sabtu 12 surah menunjukkan ketelitian matematik, manakala penerangan embriologi yang selari dengan sains moden membuktikan sumber ilahi. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 6, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati keajaiban Al-Quran yang memukau dunia, dari rahsia penciptaan kita hingga kebesaran Allah. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang keajaiban numerikal dan embriologi dalam bab 6? Teruja dengan kiraan dan logik ini. Tinggalkan komen di bawah, kongsikan cerita Anda, dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca. Buku Keajaiban Al-Quran, Kiraan, Operasi, dan Logik. Bab 6, Penciptaan Manusia. Assalamualaikum, pencinta buku dan ilmu. Dalam sebuah buku yang mengupas keajaiban Al-Quran, bab 6 bertajuk Penciptaan Manusia, mendedahkan ketepatan Al-Quran dalam menerangkan peringkat embriologi manusia melalui ayat Al-Muminun 3-11. Bahagian kiraan, operasi, dan logik menonjolkan corak nombor dan hujah ilahi yang membuktikan keajaiban Al-Quran. Berikut adalah penerangan langkah demi langkah tentang bagaimana kiraan dilakukan, operasi matematiknya, dan mengapa ini penting.
Jom, kita teroka keajaiban ini. Kiraan. Langkah demi langkah 6 dalam buku ini menyerlahkan corak nombor dalam ayat Al-Mu'minun 23 verse 2-15. Langkah 1. Kenal pasti ayat utama, Al-Mu'minun 23 verse 11-11, yang menerangkan peringkat penciptaan manusia, nutfah, alaqah, mudghah. Hitung jumlah perkataan dalam ayat ini menggunakan teks Arab Standard, Hafs, menghasilkan 29 perkataan. Langkah 2. Sahkan 29 sebagai nombor perdana, hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 29, menunjukkan ketelitian matematik. Langkah 3. Hitung kekerapan perkata fa, setitis air mani dalam Al-Quran, yaitu 12 kali, merujuk permulaan penciptaan. Langkah 4. Kira jumlah nombor ayat, 12 plus 11 plus 14 39, dan kaitkan dengan jumlah 115 surah Al-Quran, kerana 111 3 hampir kepada 13 mingguan. Operasi. Bagaimana corak berfungsi? Corak nombor ini melibatkan operasi matematik yang sistematik, seperti yang diterangkan dalam buku ini. Langkah 1. Hitung perkataan dalam ayat 23-16 dengan teliti. Dari walaqad khalaqnal insan hingga akhir ayat 16, menghasilkan 29 perkataan menggunakan teks Hafs. Langkah 2. Uji 29 untuk sifat nombor perdana. Bahagi 29 dengan nombor dari 2 hingga 5. Tiada pembahagi bulat, mengesahkan ia nombor perdana. Langkah 3. Gunakan concordance Al-Quran untuk mengesan nutfah dalam surah seperti Al-Mu'minun, Al-Kahf dan lain-lain, menghasilkan 12 kali. Langkah 4. Lakukan penjumlahan. 12 plus 13 18 buat 39. Bandingkan dengan 114 buat 338, menunjukkan hubungan numerikal yang hampir. Logik. Mengapa ini penting? Logik di sebalik keajaiban ini menegaskan sumber ilahi Al-Quran, seperti dihujahkan dalam buku ini. Langkah 1. Istilah nutfah, alaqah dan mudghah dalam 2:16 mencerminkan peringkat embriologi, sperma, blastokis, embrio, hanya disahkan pada abad ke-20 melalui mikroskop modern. Langkah 2. Corak nombor seperti 29 perkataan, nombor perdana, dan 12 kali nutfah memerlukan analisis matematik canggih, mustahil pada abad ke-7 tanpa alat pengiraan. Langkah 3. Hubungan numerikal, tipe 9 Nua dibelam daripada start leblat 3, menunjukkan struktur matematik Al-Quran yang konsisten dan tidak rawa. Langkah hujah utama buku ini, gabungan ketepatan saintifik embriologi dan corak nombor ini, hanya boleh datang dari sumber ilahi, membuktikan Al-Quran adalah firman Allah. Kesimpulan dan seruan bertindak. Bab 6 dalam buku ini mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui kiraan, operasi, dan logik yang luar biasa. Langkah-langkah seperti mengira 29 perkataan, mengesan 12 kali nutfah, dan menghubungkan dengan 112 surah menunjukkan ketelitian matematik, manakala penerangan embriologi yang selari dengan sains modern membuktikan sumber ilahi. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 6, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati keajaiban Al-Quran yang memukau dunia, dari rahsia penciptaan kita hingga kebesaran Allah. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang keajaiban numerikal dan embriologi dalam bab 6? Teruja dengan kiraan dan logik ini. Tinggalkan komen di bawah, kongsikan cerita Anda, dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca. Buku Keajaiban Al-Quran, Kiraan, Operasi dan Logik. Bab 7 Kitaran Air. Assalamualaikum, pencinta buku dan ilmu. Dalam sebuah buku yang mengupas keajaiban Al-Quran, bab 7 bertajuk Kitaran Air, mendedahkan ketepatan penerangan Al-Quran tentang proses kitaran air, seperti yang digambarkan dalam surah Az-Zumar 39-21 dan Ar-Rum 30-48. Bahagian kiraan, operasi dan logik menunjukkan bagaimana Al-Quran mengandungi ilmu hidrologi yang mendahului zaman, disokong oleh corak nombor yang menakjubkan. Berikut adalah penerangan langkah demi langkah tentang bagaimana kiraan dilakukan, operasi matematiknya, dan mengapa ini penting, berdasarkan buku ini. Jom, kita selami keajaiban ini. Kiraan. Langkah demi langkah bab 7 dalam buku ini menyerlahkan corak nombor dalam ayat-ayat tentang kitaran air, seperti Az-Zumar 39-21 dan Ar-Rum 40. Langkah 1. Kenal pasti ayat utama, yaitu Az-Zumar 39 yang menyebut air, yang diturunkan dari langit dan mengalir di bumi. Hai, hitung jumlah perkataan dalam ayat ini menggunakan teks Arab Standard, Hafs, menghasilkan 11 perkataan. Langkah 2, sahkan bahwa 11 adalah nombor perdana, menunjukkan ketelitian matematik yang unik. Langkah 3, hitung kekerapan perkataan ma, air, dalam Al-Quran, yaitu 63 kali,
mencerminkan tema kitaran air. Langkah 4. Kaitkan nombor surah Az-Zumar dengan jumlah 111 surah Al-Quran, kerana 111 wada 3 wa 38 hampir kepada 39. Operasi. Bagaimana corak berfungsi? Corak nombor ini melibatkan operasi matematik yang sistematik, seperti yang diterangkan dalam buku ini. Langkah 1. Hitung perkataan dalam ayat Az-Zumar, dibeli 9 berdua sesuatu dengan teliti, dari Alam Tar hingga akhir ayat, menghasilkan 11 perkataan menggunakan teks Hafs. Langkah 2. Uji nombor 11, untuk sifat nombor perdana, 11 hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 11 mengesahkan ia nombor perdana. Langkah 3. Gunakan konkordans Al-Quran untuk mengesan kekerapan ma dalam surah seperti Al-Baqarah, An-Nur dan lain-lain, menghasilkan 63 kali. Langkah 4. Lakukan operasi pembahagian, Sprout betiat dari 35, dan bandingkan dengan nombor surah 39 menunjukkan hubungan numerikal yang hampir tiang-tingan. Logik, mengapa ini penting? Logik di sebalik keajaiban ini menegaskan sumber ilahi Al-Quran seperti dihujahkan dalam buku ini. Langkah 1. Ayat Az-Zumar 39, 212 dan 8 menerangkan kitaran air, hujan, aliran di bumi, sumber air, selari dengan proses hidrologi modern, penyejatan, pemeluapan hujan yang hanya difahami pada abad ke-16. Langkah 2, corak nombor seperti es perkataan, nombor perdana dan nombor 3 kali ma memerlukan analisis matematik canggih yang mustahil dilakukan pada abad ke-7 tanpa alat pengiraan. Langkah 3, hubungan numerikal, 39 pikul laplaman daripada 118 menunjukkan struktur matematik Al-Quran yang konsisten, tidak mungkin rawa. Langkah 4, hujah utama buku ini, ketepatan saintifik kitaran air dan corak nombor ini hanya boleh datang dari sumber ilahi, membuktikan Al-Quran adalah firman Allah. Kesimpulan dan seruan bertindak bab 7 dalam buku ini mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui kiraan, operasi, dan logik yang luar biasa. Langkah-langkah seperti mengira 11 perkataan, mengesan 63 kali ma, dan menghubungkan dengan starut leblat surah menunjukkan ketelitian matematik, manakala penerangan kitaran air yang selari dengan hidrologi modern membuktikan sumber ilahi. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 7 dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati keajaiban Al-Quran yang memukau dunia, dari titisan hujan hingga kebesaran Allah. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang keajaiban numerikal dan kitaran air dalam bab 7? Teruja dengan kiraan dan logik ini. Tinggalkan komen di bawah, kongsikan cerita Anda, dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca. Buku Keajaiban Al-Quran, Kiraan, Operasi dan Logik, Bab 8, Gunung sebagai Penstabil Bumi. Assalamualaikum, pencinta buku dan ilmu. Dalam sebuah buku yang mengupas keajaiban Al-Quran, Bab 8 bertajuk Gunung sebagai Penstabil Bumi, mendedahkan ketepatan penerangan Al-Quran tentang peranan gunung sebagai penstabil bumi, seperti yang digambarkan dalam surah An-Nahl 15 dan Al-Anbiya 21:31. Bahagian kiraan, operasi dan logik menunjukkan bagaimana Al-Quran mengandungi ilmu geologi yang mendahului zaman, disokong oleh corak nombor yang menakjubkan. Berikut adalah penerangan langkah demi langkah tentang bagaimana kiraan dilakukan, operasi matematiknya, dan mengapa ini penting, berdasarkan buku ini. Jom, kita selami keajaiban ini. Kiraan, langkah demi langkah, bab 8 dalam buku ini, menyerlahkan corak nombor dalam ayat-ayat tentang gunung, seperti An-Nahl 15:15. Langkah 1, kenal pasti ayat utama, yaitu An-Nahl 15:15 yang menyebut gunung sebagai penstabil bumi. Hitung jumlah perkataan dalam ayat ini menggunakan teks Arab Standard, menghasilkan 12 perkataan. Langkah 2, sahkan bahawa 12 adalah nombor perdana, menunjukkan ketelitian matematik yang unik. Langkah 3, hitung kekerapan perkataan jibal gunung dalam Al-Quran, yaitu 29 kali, mencerminkan tema kestabilan bumi. Langkah 4, kaitkan nombor surah An-Nahl 16 dengan jumlah 11 surah Al-Quran, kerana 11:16 dan jumlah nombor ayat 15 dengan surah lain seperti Al-Anbiya 21:21, 21:52 menunjukkan corak numerikal. Operasi, bagaimana corak berfungsi? Corak nombor ini melibatkan operasi matematik yang sistematik, seperti yang diterangkan dalam buku ini. Langkah 1, hitung perkataan dalam ayat An-Nahl 11:19 dengan teliti, dari wa'alqa fil ardi rawasiyah hingga akhir ayat, menghasilkan 12 perkataan menggunakan teks Hafs. Langkah 2, uji nombor 13 untuk sifat nombor perdana.
dibilas hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 13, mengesahkan ia nombor perdana. Langkah T, gunakan concordance Al-Quran untuk mengesan kekerapan jibal dalam surah seperti An-Nahl, Al-Anbiya, dan lain-lain, menghasilkan 39 kali. Langkah mat, lakukan operasi pembahagian, 1 12 19, dan jumlah nombor ayat 19 and 0, dengan 21 plus 31 52, 21 31, menunjukkan hubungan numerikal dengan struktur Al-Quran. Logik, mengapa ini penting? Logik di sebalik keajaiban ini menegaskan sumber ilahi Al-Quran, seperti dihujahkan dalam buku ini. Langkah 1. Ayat An-Nahl 19-13 dan Al-Anbiya 21-31 menerangkan gunung sebagai penstabil, selari dengan penemuan geologi modern tentang peranan gunung dalam menstabilkan kerak bumi, yang hanya difahami pada abad ke-20. Langkah 2. Korak nombor seperti 13 perkataan, nombor perdana, dan 39 kali jibal, memerlukan analisis matematik canggih, mustahil dilakukan pada abad ke-7 tanpa alat pengiraan. Langkah 3, hubungan numerikal at sabda 11 plus 19 menunjukkan struktur matematik Al-Quran yang konsisten, tidak mungkin rawak. Langkah 4, hujah utama buku ini. Ketepatan saintifik geologi dan corak nombor ini hanya boleh datang dari sumber ilahi, membuktikan Al-Quran adalah firman Allah. Kesimpulan dan seruan, bertindak bab 8 dalam buku ini mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui kiraan, operasi, dan logik yang luar biasa. Langkah-langkah seperti mengira 13 perkataan, mengesan 39 kali jibal, dan menghubungkan dengan 11 surah menunjukkan ketelitian matematik, manakala penerangan geologi tentang gunung sebagai penstabil membuktikan sumber ilahi. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 8, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati keajaiban Al-Quran yang memukau dunia, dari gunung yang kukuh hingga kebesaran Allah. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang keajaiban numerikal dan geologi dalam bab 8? Teruja dengan kiraan dan logik ini? Tinggalkan komen di bawah, kongsikan cerita Anda, dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca. Buku Keajaiban Al-Quran, Kiraan, Operasi, dan Logik. Bab 9, Lapisan Atmosfera Bumi. Assalamualaikum, pencinta buku dan ilmu. Dalam sebuah buku yang mengupas keajaiban Al-Quran, bab 9 bertajuk Lapisan Atmosfera Bumi, mendedahkan ketepatan penerangan Al-Quran tentang sifat pelindung atmosfera bumi, seperti yang digambarkan dalam surah At-Tariq 8-11-17. Bahagian kiraan, operasi, dan logik menunjukkan bagaimana Al-Quran mengandungi ilmu sains atmosfera yang mendahului zaman, disokong oleh corak nombor yang menakjubkan. Berikut adalah penerangan langkah demi langkah tentang bagaimana kiraan dilakukan, operasi matematiknya, dan mengapa ini penting berdasarkan buku ini. Jom, kita selami keajaiban ini. Kiraan, langkah demi langkah bab 9 dalam buku ini, menyerlahkan corak nombor dalam ayat-ayat tentang atmosfera bumi. Seperti At-Tariq 18-11, langkah 1, kenal pasti ayat utama, yaitu At-Tariq 26-11-12, yang menyebut langit yang memiliki kitaran dan bumi yang terbelah dengan tumbuhan. Hitung jumlah perkataan dalam ayat 11-12 menggunakan teks Arab Standards, menghasilkan 11 perkataan. Langkah 2, sahkan bahawa 11 adalah nombor perdana, menunjukkan ketelitian matematik yang unik. Langkah 3, hitung kekerapan perkataan sama, langit, dalam Al-Quran, yaitu 3-10 kali, mencerminkan tema atmosfera dan perlindungannya. Langkah 4, kaitkan nombor surah At-Tariq dengan jumlah 114 surah Al-Quran, kerana 1 bab 8 na 28, dan 28 adalah nombor benar jumlah pembahagi, 1 plus 2 plus 4 plus 7 sebab 28. Operasi, bagaimana corak berfungsi. Corak nombor ini melibatkan operasi matematik yang sistematik, seperti yang diterangkan dalam buku ini. Langkah 1, hitung perkataan dalam ayat At-Tariq 8-11-12 dengan teliti, dari was-sama'i dhatil raj'i hingga akhir ayat 12, menghasilkan 11 perkataan menggunakan teks Hafs. Langkah 2, uji nombor 11 untuk sifat nombor perdana. 11 hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 11, mengesahkan ia nombor perdana. Langkah 3, gunakan concordance Al-Quran untuk mengesan kekerapan sama dalam surah seperti Al-Baqarah, An-Nur, dan lain-lain, menghasilkan 10 kali. Langkah 4, lakukan operasi pengurangan. Sabti 14-86-28. Sahkan 28 sebagai nombor sempurna dengan menjumlahkan pembahagi 1-2 plus mata 2-11-28
menunjukkan hubungan numerikal dengan struktur Al-Quran. Logik, mengapa ini penting? Logik di sebalik keajaiban ini menegaskan sumber ilahi Al-Quran, seperti dihujahkan dalam buku ini. Langkah 1. Ayat At-Tariq 86-12 menerangkan langit dengan kitaran, dan bumi yang terbelah dengan tumbuhan, selari dengan penemuan moden tentang lapisan atmosfera pelindung dan kitaran oksigen yang hanya difahami pada abad ke-20. Langkah 2. Korak nombor seperti 11 perkataan, nombor perdana, dan 310 kali sama, memerlukan analisis matematik canggih, mustahil dilakukan pada abad ke-7 tanpa alat pengiraan. Langkah 3. Hubungan numerikal, 1-12-86-28, nombor sempurna, menunjukkan struktur matematik Al-Quran yang konsisten, tidak mungkin rawa. Langkah 4. Hujah utama buku ini. Ketepatan saintifik tentang atmosfer dan corak nombor ini hanya boleh datang dari sumber ilahi, membuktikan Al-Quran adalah firman Allah. Kesimpulan dan seruan bertindak. Bertindak bab 9 dalam buku ini mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui kiraan operasi dan logik yang luar biasa. Langkah-langkah seperti mengira 11 perkataan, mengesan 310 kali sama, dan menghubungkan dengan nombor sempurna 28, menunjukkan ketelitian matematik. Manakala penerangan tentang atmosfera bumi yang selari dengan sains moden, membuktikan sumber ilahi. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 9, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati keajaiban Al-Quran yang memukau dunia, dari langit pelindung hingga kebesaran Allah. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang keajaiban numerikal dan sains atmosfera dalam bab 9? Teruja dengan kiraan dan logik ini? Tinggalkan komen di bawah, kongsikan cerita Anda, dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca. Buku Keajaiban Al-Quran, Kiraan, Operasi dan Logik, bab 8, Gunung sebagai Penstabil Bumi. Assalamualaikum pencinta buku dan ilmu. Dalam sebuah buku yang mengupas keajaiban Al-Quran, bab 8 bertajuk Gunung sebagai Penstabil Bumi, mendedahkan ketepatan penerangan Al-Quran tentang peranan gunung sebagai penstabil bumi, seperti yang digambarkan dalam surah An-Nahl 16-15 dan Al-Anbiya 21-31. Bahagian kiraan, operasi, dan logik menunjukkan bagaimana Al-Quran mengandungi ilmu geologi yang mendahului zaman, disokong oleh corak nombor yang menakjubkan. Berikut adalah penerangan langkah demi langkah tentang bagaimana kiraan dilakukan, operasi matematiknya, dan mengapa ini penting berdasarkan buku ini. Jom, kita selami keajaiban ini. Kiraan, langkah demi langkah bab 8 dalam buku ini menyerlahkan corak nombor dalam ayat-ayat tentang gunung, seperti An-Nahl 15. Langkah 1. Kenal pasti ayat utama, yaitu An-Nahl 15 yang menyebut gunung sebagai penstabil bumi. Hitung jumlah perkataan dalam ayat ini menggunakan teks Arab Standard, Hafs, menghasilkan 12 perkataan. Langkah 2. Sahkan bahwa 12 adalah nombor perdana, menunjukkan ketelitian matematik yang unik. Langkah 3. Hitung kekerapan perkataan Jibal, gunung, dalam Al-Quran, yaitu 39 kali, mencerminkan tema kestabilan bumi. Langkah 4. Kaitkan nombor surah 16 dan nombor ayat 15 dengan jumlah 114 surah Al-Quran, kerana 11 wa 66 wa 19, dan jumlah nombor ayat dari ayat lain seperti Al-Anbiya 21 plus 31 2 menunjukkan corak numerikal. Operasi. Bagaimana corak berfungsi? Corak nombor ini melibatkan operasi matematik yang sistematik seperti yang diterangkan dalam buku ini. Langkah 1. Hitung perkataan dalam ayat An-Nahl 19 dengan teliti. Dari wa'alqa fil ardi rawasiyah hingga akhir ayat, menghasilkan 12 perkataan menggunakan teks Hafs. Langkah 2. Uji nombor 13 untuk sifat nombor perdana. 12 hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 13, mengesahkan ia nombor perdana. Langkah 3. Gunakan concordance Al-Quran untuk mengesan kekerapan Jibal dalam surah, seperti An-Nahl, Al-Anbiya, dan lain-lain, menghasilkan 29 kali. Langkah 4. Lakukan operasi pembahagian. 11 with 6 wi si 19. Jumlah nombor ayat 19, An-Nahl, dengan 21 plus 31 wa mimbo 2. Al-Anbiya 20 menunjukkan hubungan numerikal dengan struktur Al-Quran. Logik. Mengapa ini penting? Logik di sebalik keajaiban ini menegaskan sumber ilahi Al-Quran, seperti dihujahkan dalam buku ini. Langkah 1. Ayat An-Nahl 19 dan Al-Anbiya 21 menerangkan gunung sebagai penstabil, rawasiyah, selari dengan penemuan geologi moden tentang peranan gunung dalam menstabilkan kerak bumi, yang hanya difahami pada abad ke-20 melalui teori tektonik plat.
Langkah 2. Korak nombor seperti 13 perkataan, nombor perdana, dan 39 kali jibal memerlukan analisis matematik canggih, mustahil dilakukan pada abad ke-7 tanpa alat pengiraan. Langkah 3. Hubungan numerikal, 1,619 plus 52, menunjukkan struktur matematik Al-Quran yang konsisten, tidak mungkin rawa. Langkah 4. Hujah utama buku ini, ketepatan saintifik geologi dan corak nombor ini, hanya boleh datang dari sumber ilahi, membuktikan Al-Quran adalah firman Allah. Kesimpulan dan seruan bertindak bab 8 dalam buku ini mendedahkan keajaiban Al-Quran, melalui kiraan, operasi, dan logik yang luar biasa. Langkah-langkah seperti mengira 13 perkataan, mengesan 39 kali jibal, dan menghubungkan dengan 12 surah menunjukkan ketelitian matematik, manakala penerangan geologi tentang gunung sebagai penstabil membuktikan sumber ilahi. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 8, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati keajaiban Al-Quran yang memukau dunia, dari gunung yang kukuh hingga kebesaran Allah. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang keajaiban numerikal dan geologi dalam bab 8? Teruja dengan kiraan dan logik ini. Tinggalkan komen di bawah, kongsikan cerita Anda, dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca buku Keajaiban Al-Quran, Kiraan, Operasi, dan Logik bab 9, Lapisan Atmosfera Bumi. Assalamualaikum, pencinta buku dan ilmu. Dalam sebuah buku yang mengupas keajaiban Al-Quran, bab 9 bertajuk Lapisan Atmosfera Bumi, mendedahkan ketepatan penerangan Al-Quran tentang sifat pelindung atmosfera bumi, seperti yang digambarkan dalam surah At-Tariq 86:11-17. Bahagian kiraan, operasi, dan logik menunjukkan bagaimana Al-Quran mengandungi ilmu sains atmosfera yang mendahului zaman, disokong oleh corak nombor yang menakjubkan. Berikut adalah penerangan langkah demi langkah tentang bagaimana kiraan dilakukan, operasi matematiknya, dan mengapa ini penting berdasarkan buku ini. Jom, kita selami keajaiban ini. Kiraan, langkah demi langkah, bab 9 dalam buku ini menyerlahkan corak nombor dalam ayat-ayat tentang atmosfera bumi, seperti At-Tariq 86:11-12. Langkah 1, kenal pasti ayat utama, yaitu At-Tariq 86:11-12, yang menyebut langit yang memiliki kitaran, dan bumi yang terbelah dengan tumbuhan. Hitung jumlah perkataan dalam ayat 11-12, menggunakan teks Arab standar, menghasilkan 11 perkataan. Langkah 2, sahkan bahwa 11 adalah nombor perdana, menunjukkan ketelitian matematik yang unik. Langkah 3, hitung kekerapan perkataan sama, langit, dalam Al-Quran, yaitu 310 kali, mencerminkan tema atmosfera dan perlindungannya. Langkah 4, kaitkan nombor surah At-Tariq dengan jumlah 114 surah Al-Quran, kerana 112, 28, dan 28 adalah nombor sempurna. Jumlah pembahagia 10 plus 4 plus 7 plus 14, 28. Operasi, bagaimana corak berfungsi? Corak nombor ini melibatkan operasi matematik yang sistematik seperti yang diterangkan dalam buku ini. Langkah 1, hitung perkataan dalam ayat At-Tariq 86:11-12 dengan teliti, dari wassama'i dhatil raj hingga akhir ayat 12, menghasilkan 11 perkataan menggunakan teks Hafs. Langkah 2, uji nombor 11 untuk sifat nombor perdana. 11 hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 11, mengesahkan ia nombor perdana. Langkah 3, gunakan concordance Al-Quran untuk mengesan kekerapan sama dalam surah seperti Al-Baqarah, An-Nur, dan lain-lain, menghasilkan 310 kali. Langkah 4, lakukan operasi pengurangan. 1/11, 86, 28. Sahkan 28 sebagai nombor sempurna dengan menjumlahkan pembahagi 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 64, menunjukkan hubungan numerikal dengan struktur Al-Quran. Logik, mengapa ini penting? Logik di sebalik keajaiban ini menegaskan sumber ilahi Al-Quran, seperti dihujahkan dalam buku ini. Langkah 1, ayat At-Tariq 86:11-17, menerangkan langit dengan kitaran raj, dan bumi yang terbelah dengan tumbuhan, selari dengan penemuan moden tentang lapisan atmosfera pelindung dan kitaran oksigen, yang hanya difahami pada abad ke-20. Langkah 2, corak nombor seperti 11 perkataan, nombor perdana, dan 310 kali sama, memerlukan analisis matematik canggih, mustahil dilakukan pada abad ke-7 tanpa alat pengiraan. Langkah 3, hubungan numerikal, 186, nombor sempurna, menunjukkan struktur matematik Al-Quran yang konsisten, tidak mungkin rawa. Langkah 4, hujah utama buku ini,
Ketepatan saintifik tentang atmosfera dan corak nombor ini hanya boleh datang dari sumber ilahi, membuktikan Al-Quran adalah firman Allah. Kesimpulan dan seruan bertindak bab seniwan dalam buku ini mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui kiraan, operasi, dan logik yang luar biasa. Langkah-langkah seperti mengira 11 perkataan, mengesan 310 kali sama, dan menghubungkan dengan nombor sempurna 28 menunjukkan ketelitian matematik. Manakala penerangan tentang atmosfera bumi yang selari dengan sains moden membuktikan sumber ilahi. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab sinan, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati keajaiban Al-Quran yang memukau dunia, dari langit pelindung hingga kebesaran Allah. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang keajaiban numerical dan sains atmosfera dalam bab 9? Teruja dengan kiraan dan logik ini. Tinggalkan komen di bawah, kongsikan cerita Anda, dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca. Buku Keajaiban Al-Quran, Kiraan, Operasi, dan Logik Bab 10, Orbit Badan Angkasa. Assalamualaikum, pencinta buku dan ilmu. Dalam sebuah buku yang mengupas keajaiban Al-Quran, Bab 10 bertajuk Orbit Badan Angkasa, mendedahkan ketepatan penerangan Al-Quran tentang pergerakan matahari, bulan dan bintang dalam orbit. Seperti yang digambarkan dalam surah Al-Anbiya 21:3. Bahagian kiraan, operasi, dan logik menunjukkan bagaimana Al-Quran mengandungi ilmu astronomi yang mendahului zaman, disokong oleh corak nombor yang menakjubkan. Berikut adalah penerangan langkah demi langkah tentang bagaimana kiraan dilakukan, operasi matematiknya, dan mengapa ini penting berdasarkan buku ini. Jom, kita selami keajaiban ini. Kiraan, lami langkah. Bab 10 dalam buku ini menyerlahkan corak nombor dalam ayat tentang orbit badan angkasa seperti Al-Anbiya 21:3. Langkah 1. Kenal pasti ayat utama, yaitu Al-Anbiya 21:3 yang menyebut matahari, bulan, dan bintang mengorbit yasbahun. Hitung jumlah perkataan dalam ayat ini menggunakan teks Arab Standard, Hafs, menghasilkan 7 perkataan. Langkah 2. Sahkan bahwa 7 adalah nombor perdana, menunjukkan ketelitian matematik yang unik. Langkah 3. Hitung kekerapan perkataan Syams matahari dalam Al-Quran, yaitu 33 kali, mencerminkan tema orbit angkasa. Langkah 4. Kaitkan nombor ayat 33 dengan jumlah 114 surah Al-Quran, kerana 114 257 dan 57 nestikotia 24 menunjukkan korak numerical. Operasi, bagaimana corak berfungsi. Korak nombor ini melibatkan operasi matematik yang sistematik, seperti yang diterangkan dalam buku ini. Langkah 1. Hitung perkataan dalam ayat Al-Anbiya 21:3 dengan teliti. Dari wahuwa alladhi khalaq hingga akhir ayat, menghasilkan 7 perkataan menggunakan teks Hafs. Langkah 2. Uji nombor 7 untuk sifat nombor perdana. 7 hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 7, mengesahkan ia nombor perdana. Langkah 3. Gunakan concordance Al-Quran untuk mengesan kekerapan Syams dalam surah seperti Al-Baqarah, Asy-Syams dan lain-lain, menghasilkan 33 kali. Langkah 4. Lakukan operasi pembahagian dan pengurangan. Sabtu 14 wada 257, kemudian 5733 wa 24, menunjukkan hubungan numerikal dengan struktur Al-Quran. Logik. Mengapa ini penting? Logik di sebalik keajaiban ini menegaskan sumber ilahi Al-Quran, seperti dihujahkan dalam buku ini. Langkah 1. Ayat Al-Anbiya 21:3 menerangkan matahari, bulan, dan bintang mengorbit yasbahun. Selari dengan penemuan astronomi modern tentang orbit elips yang hanya disahkan pada abad ke-11 oleh Johannes Kepler. Langkah 2. Corak nombor seperti 7 perkataan, nombor perdana, dan 33 kali Syams memerlukan analisis matematik canggih. Mustahil dilakukan pada abad ke-7 tanpa teleskop atau alat pengiraan. Langkah 3. Hubungan numerikal 5 dibel 3 wala 24 menunjukkan struktur matematik Al-Quran yang konsisten, tidak mungkin rawa. Langkah 4. Hujah utama buku ini. Ketepatan saintifik astronomi dan corak nombor ini hanya boleh datang dari sumber ilahi, membuktikan Al-Quran adalah firman Allah. Kesimpulan dan seruan. Bertindak bab 10 dalam buku ini mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui kiraan, operasi, dan logik yang luar biasa. Langkah-langkah seperti mengira 7 perkataan, mengesan 3 kali Syams, dan menghubungkan dengan 111 surah, menunjukkan ketelitian matematik. Manakala penerangan tentang orbit badan angkasa yang selari dengan astronomi modern membuktikan sumber ilahi. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 10, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan.
mari bersama menghayati keajaiban Al-Quran yang memukau dunia, dari orbit matahari hingga kebesaran Allah. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang keajaiban numerical dan astronomi dalam bab 10? Teruja dengan kiraan dan logik ini? Tinggalkan komen di bawah, kongsikan cerita Anda, dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca.